tidak semestinya pengalaman tu menyebabkan kita lebih baik ya. Walaupun 40 tahun berkhidmat dalam sebagai penjawat awam ni, tidak semestinya pengalaman tu boleh memberi impak yang positif kepada perkhidmatan saya di Dewan Bandar Kuala Lumpur. Tapi apa yang daripada situ, berdasarkan pengalaman, yang pentingnya ialah untuk menjadikan Kuala Lumpur ni sebagai sebuah bandaraya bukan di penjara dunia saja, ialah dapat dinikmati oleh semua penduduk di Kuala Lumpur ni yang berjumlah lebih kurang 2 juta orang. Jadi ini termasuklah dari segi perancangan bandar tu sendiri yang mampan, lestari, semualah yang bercorak positif, dan juga dari segi utilities, facilities, kemudahan awam, infrastruktur dan sebagainya lagi lah. Dan kita nakkan jadi bandaraya ni sebagai tempat yang selamat, aman, damai, dengan kehijauan, bukan kehijauan dari segi pokok saja, dari segi alam sekitar dia, tetapi bangunan-bangunan yang kita bina sekarang ni, kita rancang pun kita masukkan apa ni, green building. Kita buat green building ni waktu tanam pokok apa kan. Green building ni ada dia punya spesifikasi dia dalam green building ni, dan kita untuk mengurangkan penggunaan daripada carbon emission tu sendiri. Dan kita tahu bahawa di Kuala Lumpur ni, pertamanya masalah yang besar ialah masalah perumahan, yang keduanya dari segi trafik, yang ketiga ialah dari segi tanah-tanah lapang, kehijauan, yang keempatnya ialah dari keselamatan, termasuklah CCTV dan juga pemerkosaan. Yang kelima ialah peluang pekerjaan di Kuala Lumpur itu sendiri. Peluang pekerjaan ni, lebih lagi ada COVID-19 ni, kita kena memperbanyakkan tempat-tempat untuk pembangunan, untuk menggerakkan ekonomi negara itu sendiri di Kuala Lumpur. Kemudian tu ialah dari segi kebersihan, ya, termasuklah apa ni, bila hujan lebat ni terdapatnya banjir kilat yang berlaku di Kuala Lumpur ni. Yang ini pun kita kena addressnya juga, dan kita pastikan tempat-tempat ni tidak disalahgunakan lah. Dari segi pembangunan, kita pun dah ada structure plan 2040 dan juga local plan 2040 yang sedang digubal, dan insyaAllah by 2021 dapat dilaksanakan. Bermakna 20 tahun yang akan datang semua pembangunan mengikut apa yang telah kita buat dalam PTKL 2040. Dan kita untuk memastikan bahawa penduduk Kuala Lumpur ni sendiri tidak terasa shock, tersepit hanya kehidupan, orang nak bernafas pun tak boleh apa semua. Jadi kita melestarikan, membangi antara kesemua sekali lah apa yang didapati, bahawa bila kita buat macam ni, insyaAllah dengan syarat orang ramai pun kena ikut lah, juga orang ramai kena sama-sama lah. Sebab yang buat ni bukan setakat Dewan Bandar Kuala Lumpur, tetapi orang-orang yang penduduk di Kuala Lumpur pun sama-sama untuk membantu kepada pihak DBKL untuk melaksanakan cita-cita ni lah. Kalau kita lihat Kuala Lumpur ni sehingga sekarang sedang menuju untuk bandar bertaraf dunia. Kita ada CBD, kita ada juga untuk Old City yang kita tengah bangunkan, cantikkan, dan juga kalau tengok sekarang ni ialah River of Life tu yang sedang berjalan dan telah pun sebagian besar telah dibina. Contoh, saya nak beri contoh ialah di Jalan Masjid India. Kalau tahun lepas, kalau tengok dengan compare sekarang ni, Jalan Masjid India dah totally different. Dan kita pastikan orang tempatan di Kuala Lumpur ni juga akan jaga tempat-tempat macam ni. Dan bila sebut bertaraf dunia ni, apa dia taraf dunia tu? Dia mesti everything masuk taraf dunia ni, yang tadi saya kata lah, green lung, rumah untuk orang susah, untuk construction lebih cekap, memudahkan cara. Kalau dulu kita panjang dia punya perancangan dan juga tindakan kita, sekarang ni ada tempat-tempat macam umpama lesen 3 hari kita boleh buat lesen perniagaan, penjaja 3 hari kita bantu. Begitu juga dengan taraf hidup orang tempatan, lebih-lebih lagi selepas post COVID-19 ni, dengan adanya jasa yang dibuat oleh Kementerian Wilayah sendiri, oleh Yang Berhormat Menteri, alhamdulillah sikit demi sikit benda itu sedang berjalan. Maksudnya kita untuk bantu orang muda berniaga, dan kita pun sebahagian kita dah letakkan
mereka ni lah. Tapi juga bangunan lama kita buat redevelopment bangunan lama lah, supaya lebih cantik, lebih bersih, lebih selamat. Ini pun telah diperkatakan setiap masa dalam postcard benda macam ni. Jadi bila dah jadi bandaraya bertaraf dunia ni, maksudnya orang-orang yang berada di Kuala Lumpur merasakan mereka ni sebahagian daripada policy maker di Kuala Lumpur. Bukan setakat DBKL, bukan setakat orang profesional, orang biak pandai, tapi orang yang di jalan-jalan Kuala Lumpur ni, yang layman ni pun boleh sama-sama untuk merancangkan taraf bandaraya tu ke taraf yang sepatutnya lah. Jadi pembangunan masa akan datang ni yang dikatakan tadi lah, saya dah rangkum ni tadi. Antara kekangan yang didapi ni ialah menjawab ni, satu saya bagi pada dua lah, satu dalaman dan luaran. Dalaman ni sebab kena menjaga lebih kurang 10,000 orang tenaga kerja, warga kerja di BKL, 10,000 orang. Jadi untuk menjaga 10,000 orang ni it's not easy. Maksudnya kita kena naikkan semangat mereka ni, diorang punya saksia, integrity, accountability, dignity dan juga honesty, amanah. Sebab orang semua cakap Kuala Lumpur ni kaya, tempat tikus jatuh ke beras. Dia kata beras bukan beras tempatan, beras siang. So jadi itulah. Jadi kalau 10,000 orang, kalau katakan 2% buat tak tentu hala, 2% ni daripada 10,000 orang bermaksud 200 orang kan. Cukup lah, seorang dua pun dah cukup dah. Dia akan viral sekarang ni, dalam satu saat dia viral satu dunia, Malaysia semua. Jadi dia akan melihat lah. Dan kita dalam hal ni kita juga mesti ada kerjasama antara agensi kerajaan lain lah. Tidak semestinya di bawah KWP saja, tetapi dengan jabatan-jabatan lain. Lebih lagi macam sekarang ni kita menghadapi warga asing, kita kena bersama dengan KDN, dengan Jabatan Migration, Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Tenaga Kerja, Perkeso, Kementerian Pelajaran yang ada kena-mengena dengan perancangan di Kuala Lumpur ni di peringkat dalam. Dan anak-anak buah kita pun sekarang ni kita telah membina, telah melaksanakan mana-mana yang bermasuk grade 41 kurang daripada 3 tahun, kita hantar mereka macam khusus kadet PTD supaya mereka mempunyai satu daya diri yang tinggi, berpengetahuan, dan mereka ni boleh jadi kami punya pelapis yang akan datang. We have to train them supaya, sebab apa? Sebab di BKL ni dia tertutup, dia bukan macam common user macam PTD, dia boleh berpusing satu Malaysia, satu dunia kan, tapi ni tertutup. Jadi untuk kenaikan pangkat tu post tak banyak. So how you nak maneuver? Sebab kita pun ada juga cara-cara kita untuk menambah baik, maksud kita tambahkan perks dia, kita bagi KUP dia, kita bagi sumbangan bandaraya untuk mereka-mereka yang berkhidmat, macam katakan frontliners ke apa ke, untuk mereka lebih menjaga kebajikan. Kalau kita menjaga kebajikan anak buah kita ni, insya-Allah di BKL ni akan lebih baik lagi lah. Maksud dia keseluruhannya dia akan memberi khidmat bakti yang terbaik untuk penduduk Kuala Lumpur ni. Itu yang kita nak. Jadi long the way supaya di BKL ni masih lagi jalan lah. Kita kuatiri harap jangan berlaku lah. Mungkin 100 tahun ke 50 tahun akan datang, mungkin di BKL ni di bawah mana-mana ke apa kan, maksud dia punya fungsi tu menjadi kurang. Jadi kita nak Kuala Lumpur ni, biar Kuala Lumpur sekarang dapat dipertingkatkan, itu di dalam. Manakala di luar pula kita nakkan orang ramai sendiri ni sama-sama dengan kita. Kalau kita buat sesuatu engagement, kita nak orang-orang tu sendiri untuk sesama kita. Contoh kampung-kampung tradisional, kampung-kampung baru Cina, mesti dah tak ada lah. Maksudnya dia duduk sama kita, buat sesama kita apa dia nak. Kita tak ada lagi buat kita, katakan minority, contoh orang buta kat Brickfield tu, kalau dia nak jalan apa, kita minta dia datang sama kita, dia boleh masa berjalan tu dia boleh ketuk-ketuk, dia boleh tahu kita kata adakah untuk orang berkursi roda tu, adakah jalan ni naik ke atas ni
macam ni tak, sekarang kita minta dia turun sama persatuan dia untuk tengok sendiri supaya mereka dapat merasai pembangunan tu sendiri di Kuala Lumpur. Dan begitu juga dengan peniaga-peniaga kecil-kecilan di Kuala Lumpur ni, maksud dia kita susun baik-baik, cantikkan, beri mereka kemudahan, memudah cara kepada mereka, termasuklah developer, pemaju-pemaju yang besar-besar ni, kita memudah cara sebab kita lebih kepada business friendly, tetapi SD social distancing. Kita kena tu membantu mereka untuk membantu supaya Kuala Lumpur ni bukan setakat daripada penjara kecil apa, tapi yang besar-besar, teknologi tinggi, supaya mereka ni dapat bersama untuk memajukan Kuala Lumpur ni. Sebab Kuala Lumpur ni di center, kalau maju Kuala Lumpur ni, insyaAllah yang lain PBT akan ikutlah. Dan kita kena tunjukkan kita ni lebih bergerak maju di Kuala Lumpur ni, dan saya berpengaruh insyaAllah benda tu boleh berjaya lah. Itu yang saya harapkan Kuala Lumpur pada masa depan. Kemudian tu dari segi kekangan ni, saya ingat kekangan ni biasa mana-mana tu kekangan dan halangan. Kalau bak kata pepatah Melayu lah, kalau takut dilambungi ombak, jangan berumah di pantai. What is kekangan? Hidup ni kekangan. You mana-mana pergi pun, kalau you pencet kat rumah, di rumah pun dia punya kekangan pun ada juga. Kalau you kerja macam sini pun sama juga. Cuma kalau saya bandingkan sebagai Datuk Bandar dengan YDP Subang Jaya ataupun pegawai daerah di Ulu Selangor dengan Gombak, it's totally different lah. Sebab ini 100% bandar raya. Dunia melihat kita, apa kita buat menjadi bualan orang-orang ramai, walaupun dia tu kecil. Jadi kita kena jaga betul lah. Saya kekangan ni semua ada kekangan, cuma cara kita melaksanakan, membuat sesuatu perkara itu yang penting. Macam mana kita duduk di kursi ni, how to solve the problem. Tujuan kita ialah solve, menasihati, melaksanakan dasar-dasar kerajaan of the day untuk kebaikan masyarakat di Kuala Lumpur, tidak mengira kaum, tidak mengira agama dan berbagai lagi lah. Sebab kita neutral, buat politik ni kita neutral, kita follow government of the day. Jadi sesiapa pun duduk sini, kalau dia bertukar ke, berpindah ke, pencen ke apa ke, prosedur SOP tu, di peraturan tu macam tu. Dia macam pol apa tu, bendera Malaysia tu yang besar, yang tinggi tu, dia tegak dalam dekat macam tu lah. Penjawab awam dia macam tu, dia tegak. Kalau Datuk Bandar bertukar ke, pengarah bertukar ke, pencen ke, dia macam tu. Dia tak semestinya bila Datuk Bandar bertukar asal pencen, tiang bendera tu akan condong setengah inci. Seolah-olah macam tu lah. Dia tak ada siapa pun boleh. Jadi dia, sebab kita ni sentiasa berubah dan perubahan tu, walaupun kita ada pandangan-pandangan yang lain, kepelbagaian tu menyatukan kita. Yang pentingnya pengalaman kita, apa yang kita nak achieve, supaya Kuala Lumpur ni menjadi sebuah bandaraya bertaraf dunia yang mempunyai ciri-ciri yang terbaik, keselamatan, kemudahan, keindahan, kebersihan, free of environment punya problem dan sebagainya lagi, dari segi traffic. Jadi our planning, we are going to that, insyaAllah lah. Sebab dia planning termasuk master traffic, master plan, dan yang paling terdekat ni kita lihat macam Heritage Trail KL lama kan, dan kita pun dah sebahagian besar ni kita dah siapkan dan kita dah war-warkan kepada pihak pelancongan. Tetapi sana kan COVID-19 ni pelancong luar negeri tu kurang lah. Sebab saya tengok macam Terus Melang bila kita buat untuk memberi kepada frontliner di panggung bandaraya tu kan, kita lihat sambutan begitu amat baik sekali. Dan bila malam saya tengok kat Padang Merdeka, Datang Merdeka tu kat sepanjang jalan ni penuh kita dengan orang, sebab dia tengok menara satu dibikin ni begitu cantik. Lampu yang dekat depan ni kan malam tu dia punya tu bendera Malaysia, Selamat Hari Kebangsaan apa semua kan, dia begitu cerah sekali lah. Dan inilah bila Dataran Merdeka tu pula tempat sejarah, kereta-kereta pun tidak ada. Jadi ini memberikan satu dimensi baru kepada penduduk-penduduk tempatan, termasuk pelancong-pelancong dalam negeri ini untuk datang di Kuala Lumpur sebagai daya tarikan. Dan begitu juga kita hidupkan kita punya panggung bandaraya Puan Sharifah, supaya orang dan kita pula menggalakkan seni-seniman
karyawan-karyawan untuk gunakan kebudayaan, untuk gunakan tu. Dan begitu juga rumah tangsi kita di rumah tangsi itu untuk kegiatan kesenian dan sebagainya lagi. Dan kita mempunyai satu perpustakaan yang besar, walaupun bangunan lama, tapi dalam tu perpustakaan tu bukan setakat perpustakaan macam dulu-dulu, dia campur mix, masuk yang terbaru, kita ada dia punya prosedur jenis digital apa semua tu. So we have to make that one supaya Kuala Lumpur ni bukan setakat untuk orang membeli belah lah, dan kita hidupkan beli jalan Tengku Agraman, jalan Masjid India, jalan sebagainya lagi lah. So dalam pasca COVID-19 ni, fokus utama di BKL ialah untuk memperbanyakkan peluang-peluang pekerjaan kepada orang ramai, terutama kepada orang-orang yang dah dibuang kerja, yang tak ada kerja sekarang ni. Sebagai contoh, kita dah ambil lebih kurang 500 orang untuk bekerja sebagai PSH dan itu juga kita telah memudah cara kan, kita telah banyak projek-projek yang tak berjalan, kita bagi 50% insentif charge pembangunannya. Dan nampak, you tengok nampak tiang-tiang wind apa panggil? Power train tu banyak di Kuala Lumpur sedang mula kan. Dan inilah yang kita lakukan sekarang ni, COVID-19 ni. Dan anak-anak muda ni, kita banyakkan mereka untuk berniaga sendiri, terutama ni di tempat-tempat yang ramai orang. Dan dalam pada tu juga kita juga menjaga supaya mereka-mereka yang berniaga ni dapat lesen daripada kita, supaya mereka ni berniaga yang terbaik, bukannya mereka ni menyewa kepada orang, menjual lesen kepada orang dan sebagainya lagi. Sebab sekarang ni kalau kita lihat, mostly lah, saya tak cakap 100%, tapi more than 95% di tempat-tempat penjajah-penjajah apa semua ni di Kuala Lumpur tak ada lagi orang asing, orang asing, semua orang tempatan. Dan kita akan kawal benda ni sebaik mungkin, dan dia akan sustain lah selama, insyaAllah selama-lamanya. Dan kita harap bahawa warga negara Malaysia dapat bekerja dengan lebih baik lagi dan tidak ambil orang-orang bukan warga asing untuk bekerja. Begitu juga dalam COVID-19 ni, kita lihat sekarang ni macam kita lebih kepada ni lah, kepada perniagaan, pada pekerjaan. Kita tahu bahawa sekarang ni susah nak dapat kerja, dan kita juga bercadang lagi untuk macam katakan kerja-kerja apa ni yang kita cabut undi tu, kerja kecil tu, kita dah lebih kurang 60 juta kita dah keluarkan untuk ni kerja-kerja cabut undi ni. Kita bagi kepada BG1 banyak kan benda tu, dan ni pun sekarang ni kita kumpul lagi untuk bagi lagi dalam COVID-19 ni. Dan saya tengok COVID-19 ni ada baik dia. Tengok sungai tu nampak bersih lah, pokok-pokok banyak yang hidup, bunga-bunga, melainkan bila angin ribut dia pokok tumbang. Tapi lebih baik tu dia tengok dia dalam keadaan banyak ikan, saya tengok lah. Jadi bersih kan. Itu dalam COVID-19, fokus utama lebih pada ekonomi, penjanaan ekonomi untuk naikkan apa ni kita punya di Malaysia ni. Dua menteri kan. Bagi saya, kita ikut government of the day. Itu je. Kita siapa-siapa juga kita ikut government of the day, dan kita ikut polisi-polisi yang ada. Sebab kita ni penjawat awam ni bukannya pembuat keputusan, kita ni adalah penasihat, kita menasihat. InsyaAllah bagi kita di BKL ni, kita 100% kepada agama ni. Bagi saya tak ada masalah, sebab saya dah 40 tahun daripada tahun 80 bekerja sampai sekarang. Alhamdulillah so far semua. Itu sebab saya kata, kalau takut dalam ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau tak boleh jadi Datuk Bandar, awal-awal dulu jangan jadi Datuk Bandar kan. Kita strictly follow apa yang telah ditetapkan.